Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ke Dak Sida Media. Hari ini special edition sempena dengan tahun baru Mak Hijrah bersama kita salah seorang pemenang Anugerah Sastra Negeri Johor. Kalau salah betul kan. Selamat datang ke wadah yang tak seberapa ni. Selain saya ada Okay. Afiq Zulkarnain Adam, kita minta perkenalkan tetamu kita. Siapa namanya tu? Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Abang Yus Salam. Waalaikumsalam. dan juga Abang Afiq. Saya nak panggil Abang juga. Okey, nama saya Zaiful Nizam bin Wagiran, bin Haji Wagiran. Tapi dalam maya pesada ni lebih memang dikenali sebagai Atuk Sedikul Gai lah. Dan saya dah memakai nama Atuk Sedikul Gai ni sejak umur 14 tahun lagi lah. Jadi dia dah jadi satu identiti. Jadi orang pun kenal mana satu Atuk, mana satu Zaiful kan. Kadang-kadang dia orang pun keliru. Nama kau sebenarnya macam itulah. Tapi tak ada masalah. Orang yang sama, cuma kadang-kadang identiti Atuk tu dia lebih kepada identiti lain, dan Zaiful ni dia lebih kepada yang untuk perdana ataupun rasmi, macam itulah. Oh, wow. Ringkas tapi padat orang biasa handle majlis ni kan. Terima kasih tu sudi join sama-sama kita ni kan. Geng-geng baru nak jinak dengan alam maya ni kan. Kalau siapa yang tak kenal Atuk di Cool Guys ni, dia aktif kalau kat KL sekarang dengan aktiviti. Sebelum ni apa tu? Pasar apa? Pasar buku. Okey, sebenarnya saya merupakan pengasas bersama untuk Pasar Buku Bangi yang telah dibuat ataupun dianjurkan bermula pada 2016 sehingga tahun lepas lah. Sekarang ni kita off sebab PKP. Saya di Kuala Lumpur memang aktif dengan Pasar Buku Bangi, dan juga saya merupakan Timbalan Setiausaha Agung Persatuan Penulis Nasional Malaysia, Penang. Sejak aktif sejak daripada 2005 lah. Wow, 2005 tu bukan 2005. 2005 lah mulai aktif dengan Pena. Alhamdulillah sekarang dilantiklah sebagai Timbalan Setiausaha Agung persatuan tersebut lah. Dan di Johor sebagai ahli jawatankuasa Persatuan Penulis Johor. Ya, PPJ kita. Ya. Kerana sebut PPJ tu kita ada connection lah. Saya baru berjinak yang rapat, tapi kenal PPJ sejak join teater 2004. 2004, tapi orang yang menterjebakkan saya saudara Afiq kita lah. Abang Afiq kita mungkin dia boleh kenalkan sikit diri dia lah. Dia kenalkan diri dia kepada Atuk dekat dalam orang cakap sesi kita malam ni. Okey Afiq, macam mana jebakkan aku dengan PPJ? Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, rasanya kita mula jebakkan Yus dalam program sastra ni bermula pada tahun, kalau tak silap, 2005, 2006. 2004, 2005, Polo Anugerah Sastra Datuk Azim pergi makan. Tapi bermula dengan kita buat sketsa, kita buat teater, kita buat lagu puisi. Tapi banyaknya kita mula dengan kolaborasi bersama dengan DBP Wilayah Selatan. Lepas tu kita dapat kontak dengan JKKN Johor. Lepas tu kita ada peluang dengan di MPTI. Sekarang ni apa? IPTA nama. Dulu IPT dulu MPTI masa tu. Dan orang MPTI pun. Lepas tu kita terlibat dengan PPJ. So kalau sesekali sampai ke KL tu, secara tak langsung dah Dewan Bahasa, Pena tu dah macam semua lebih kurang sama lah maksud dia. Rakan kolaboratif lah, rakan kolaboratif. Lebih kurang sinergi. Rakan sinergi. Rakan sinergi bahasa sekarang. Wah. Mungkin macam, Afiq dengan Atuk ni pernah dalam satu majlis tapi tak sempat sembang kot. Mungkin lah. Sebab saya masuk ataupun dilibatkan dalam PPJ sejak 1997 lagi sebenarnya. 1997 oleh Cikgu Kasim Mahmud dengan Cikgu Zulkifli Alip. Kebetulan memang dulu itu memang satu sekolah, memang mengajar saya.
Dan kebetulan bila dah dewasa ni jumpa balik dalam persatuan ialah Cikgu Ahmad Bari. Cikgu Ahmad Bari Mardi. Satu tokoh besar lah dalam kewartawanan Johor. Kalau siapa tak kenal Cikgu Ahmad, maksudnya mungkin bukan orang yang biasa dalam dunia wartawan dan inilah. Cikgu Ahmad dia banyak dalam sastra sejarah di negeri Johor. Itu cikgu saya lah. Jadi mereka yang melibatkan saya lah dalam peringkat awal di sastra di Johor. Gitu. Okay, Atuk boleh Atuk boleh share sikit tak background Atuk? Atuk boleh share sikit tak background Atuk? Okay, background. Kalau background, saya lahirkan di Johor Bahru, di kawasan setepatnya di Gelang Patah. Sekarang ni dekat dengan kawasan Nusajaya lah. Kemudian tu berpindah ke Kota Tinggi, dibesarkan di Kota Tinggi. Bersekolah, pernah ada 2 sekolah, satu di sekolah menengah mula sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Kampung Panco. Kalau sesiapa pernah dengar, Kampung Panco dekat dengan Johor Lama. Kota Tinggi. Johor Lama, betul. Ya, okey. Saya bersekolah di sana. Saya dibesarkan di kawasan pedalaman di sana lah. Mulai daripada darjah 1 sampai darjah 6. Kemudian tu saya bersekolah sekejap di Gelang Patah. Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. Kemudian tu dapat tawaran belajar di Sekolah Tuan Habab sampai habis. Kota Tinggi. Kota Tinggi. Itu asrama. Kemudian tu menyambung pelajaran ke Kuala Lumpur di Universiti Melayu dalam bidang sains komputer. Saya punya bidang ialah sains komputer. Sebab tu kalau Abayus tahu, perasan saya punya sajak awal dulu ialah teknologi dan sains. Saya pindahkan teknologi dan sains ke dalam puisi. Jadi saya memang bergiat dalam tu memang dalam puisi dan sastra ni sejak daripada zaman sekolah lah. Jadi itulah sedikit sebanyak background saya. Sekarang dulu bertugas sekejap dengan Petronas, kemudian tu dengan Pos Malaysia. 2011 berhenti bekerja dan buat perniagaan sendiri sehinggalah sekarang. Kira tidak bermajikan lah sendiri. Sekarang menetap di mana tu? Sekarang saya menetap di Bandar Tasik Selatan, Kuala Lumpur. Jiran lah tu, tak jauh lah kan? Bandar Tasik Selatan tu TBS kan? Bukan? Itu terminal bas selatan. Yalah kawasan situ lah. Kawasan situ. TBS tu dengan rumah tak jauh, lebih kurang dalam kalau berkereta 3 minit sampai. Boleh shortcut, boleh jalan kaki belakang tu lah. Jalan kaki biasa dulu waktu kalau saya ada apa-apa acara ataupun kalau saya perlu ke KLIA, saya akan jalan kaki lah ke TBS untuk ambil ERL ke ataupun bas ke KLIA. Jalan kaki je. Kalau jalan kaki tak sampai 10 minit lah dari rumah kalau berjalan kaki, sebab memang ada ruang jalan kaki yang selesa lah, dia disediakan oleh kerajaan, infrastruktur yang bagus. Yang saya perasan dekat TBS ada shortcut nak pergi Kampung Malaysia tambahan. Betul tak? Ada shortcut. Betul lah. Itu ke sebelah sana, saya ke sebelah sini. Ke depan dia seberang. Seberang jalan besar. Yang kalau abang ingat hari tu ada kes jambatan runtuh, construction runtuh. Betul. Kira memang kawasan saya lah tu. Memang betul. Dan kebetulan waktu tu memang di depan mata lah. Jaraknya lebih kurang 7-8 kereta. Betul-betul runtuh depan mata. Yang pekerja kilang dia hempak pekerja kilang. Kenderaan bas kilang kan? Ya betul. Dia langgar sebelah sana, lori langgar yang jatuh construction tu jatuh sebelah sini. Macam tu. 7-8 berselang 7-8 kereta lah. Kalau depan lagi sikit mungkin kena. Itulah itu kawasan rumah saya. Ada sikit sebanyak background. Banyak background. Okey, banyak sebab macam kita mungkin dengan Afiq first time, dengan Tok lah, macam kita pula
banyak kat alam maya sama-sama komen lah, tapi inilah pertama kali bersua muka orang kata kan. Dalam satu sidang yang sama. Sidang yang sama kan. Dan macam cakap mungkin Afiq dah berapa kali kot dengan Datuk dalam acara sebab macam Ada saya saya sendiri mungkin saya perasan lah. perasan kan. Masa di Pena, saya pernah last kali saya attend masa program baca puisi yang MB Selangor datang tu. Tahun lepas ke benda tu? Ke tahun sebelum tu? Memang saya ada tu. Saya yang uruskan malam tu. Saya ingat itu yang terakhir saya datang pada program Pena. Lepas tu saya tak sempat lagi. Sebab dia buat hari Jumaat malam kan, minggu biasa setiap Jumaat pertama setiap bulan. Itu dululah suatu sebelum PKP kan. Sekarang ni kita masih teruskan lagi program Pena setiap Jumaat malam, setiap minggu, tapi dalam siri wacana Pena lah. Kita mengketengahkan isu-isu yang sebenarnya isu tu dah biasalah, cuma bila kita polemikkan balik semula, dia mendapat perhatian balik semula. Alhamdulillah lah, sambutan yang baik dan menggalakkan. Dikendalikan oleh Dr. Cik He, salah seorang daripada kami punya AJK yang juga merupakan mantan CEO ITBM. Dia mengendalikan sebagai moderator dan panel tetapnya adalah presiden kita, iaitu Dr. Saleh Rahmat dan panel-panel jemputan yang lain. InsyaAllah Jumaat ni ada tetamu yang lain lah. Itu memasuki siri kelima. Minggu kelima lah yang kami dapat. Atas platform apa tu? Atas talian kita guna FB Live. FB Live. Kita guna FB Live. Sesiapa boleh tonton. Biasanya guna dua platform, satu di YouTube dan satu lagi di FB lah. FB Pena lah, rasmi. Saya tak langsung jadi sebagai bahan agak sini kan, bagi tahu kat kawan-kawan kita kan yang tengok ni. Boleh tengok dia punya topik-topik perbincangan dia kalau macam untuk yang pertama kali nak masuk tu mungkin dia agak berat sikit lah, sebab yang mengikutinya adalah para sarjana tapi memang boleh diikuti oleh semua khalayak. Tak adalah saya cakap benda ni macam dia eksklusif, tapi topik dia macam contoh persoalan baru-baru minggu lepas ialah hadiah sastra dan anugerah sastra. Apa masalahnya? Dia punya polemik dia, perbincangan, tajuk perbincangan. Dan sebelum ni, kenapa sastra terpinggir? Saya rasa minggu ni ialah kenapa sastra terpinggir. Itu yang akan dikupas lah dan dibincangkan oleh panel. Dan tapi kita yang bagusnya moderator akan memberi responsif kepada komen-komen para penonton yang menonton itu kemudian akan diajukan kepada akan diajukan kepada panel. Jadi sebenarnya sangat baguslah daripada sudut untuk kita maklum balas dan juga apa benda untuk kita ketahui lebih lanjut tentang isu yang ataupun topik yang diutarakan lah. Jemput untuk melihat ataupun mengikuti wacana siri wacana Pena. Boleh diikuti di FB rasmi Pena lah, Satuan Penulis Nasional Malaysia. Jam berapa tu? Jam berapa? Program tu biasanya jam berapa? Dia bermula pada jam 9 malam hingga 10:30. 1 jam setengah. 9 malam je start. Kadang ada orang nak tahu kan kenapa macam contohnya isu tu sebenarnya dah dibahaskan pada minggu pertama, tapi ada orang yang nak tahu contoh kenapa pendidikan sastra tak diadakan dalam pendidikan formal kita secara perdana kan, hanya terpinggir. Itu ditanyakan dalam minggu yang ni, tapi akan dijawab oleh panel lah secara offline begitu. Jadi yang tak berkaitan dalam tajuk mungkin dia akan jawab oleh panel secara bertulis lah di komentar. Tapi sebenarnya menarik lah untuk khalayak yang meminati sastra dan segala yang berkaitan tentang sastra. Okay, bang. Terima kasih kongsi sebab memang kita nak orang lain pun tahu
Sebab Ya, betul. asas pemikiran orang kita kata sastra tu dia macam sesuatu yang agak kayangan. Kadang-kadang orang fikir orang Ah, luar tak boleh tahu kan, betul tak? Orang biasa kalau tak campur dengan kelompok-kelompok penulis ni dia tak rasa mereka boleh ambil tahu. Tapi kalau okey. betul tak? Macam mana? Sebenarnya tanggapan lah. Sebenarnya tanggapan. Memang kita, khalayak kita ni, orang yang berada di dalam kelompok sastra ni yang perlu membetulkan tanggapan kepada khalayak marhain ataupun khalayak di luar sana yang menganggap kalau sastra je mesti macam juang ataupun anganan. Sebenarnya tidak. Sastra merupakan satu, kalau secara umum lah yang kita sebut sastra ni secara umum. Sastra merupakan satu bentuk pemikiran dan yang memerlukan daya pemikiran, daya terjemahan, daya pemahaman yang tinggi sebenarnya. Kalau kita ikuti tokoh-tokoh Islam di zaman-zaman lampau pun mereka menulis kitab dalam bentuk sastra. Contoh Al-Farabi, Al-Biruni, apa semua menulis ilmu mereka dalam bentuk sastra. Gaya penulisan mereka dalam bentuk sastra. Jadi kenapa kita di zaman moden memisahkan sastra dan sains? Sebab itu masa dulu saya terlibat dalam contohnya saya terlibat dalam puisi sains, cereka sains dan novel sains tu. Bagaimana nak memasukkan ilmu-ilmu sains tapi disampaikan dalam terjemahan ataupun dalam olahan sastra. Itu yang abang jumpa saya punya puisi tu. Bagaimana notasi-notasi kimia atau atom, fizik lah. Bagaimana notasi fizik itu saya tukarkan ke dalam bentuk puisi yang ada elemen-elemen sastra. Sebenarnya sastra merupakan bagi saya lah satu bentuk pendidikan atau pelajaran yang memerlukan aras pemikiran yang tinggi. Bukan nak puji golongan kita, tapi kalau betul-betul kita masuk dalam sastra ni, sebenarnya dia lebih susah daripada matematik. Serius saya cakap. Kalau matematik ialah satu benda yang berfakta, berteori kan. Tapi dalam sastra dia memerlukan pemahaman, falsafah dan juga dia ada berlapis-lapis makna. Kalau kita belajar sajak pula, dia ada lapis-lapis makna. Sampai 5 lapis makna yang kita perlu terjemahkan. Macam mana kita boleh memahami. Begitulah. Dan sepatutnya kita kena ubah pendirian, pemikiran bahawa sastra ni bukan untuk golongan orang sastra saja, tapi untuk semua orang. Sebab dia rapat dengan budaya Melayu. Sastra ni rapat dengan budaya Melayu, adabnya, tata caranya, dan itulah bila disampaikan dengan ketinggian ilmu, itulah terjemahannya. Bagaimana kita menampilkan dalam terjemahan bentuk kehidupan. Contoh baca berbusana tu sebenarnya adalah sastra dan kesenian yang tinggi. Contohlah, salah satu contohnya. Kalau macam mengenal senjata pun merupakan satu seni yang memerlukan sastra yang tinggi. Contoh macam saya ada naikkan, kebetulan bulan ni, hari ni hari tahun baru pertama. Kan biasanya harus untuk memandikan keris ataupun senjata. Jadi saya menaikkan satu post tadi ialah tentang berkaitan tentang pesanan untuk memandikan senjata, dan keris tu cantik lah bagi seninya ialah bagaimana saya terjemahkan dalam bentuk sastra tentang melela gelugur yang pamurnya sangat indah, melela yang meliuk gemalai dia punya ukiran, dan juga kerawang yang menawan hati. Jadi kalau itulah dia punya sastranya, tapi keseniannya kepada kesenian keris atau senjata dan besi itu sendiri. Itu hubung kait dengan kita punya kehidupan lah. Agak begitulah lebih kurang. Best untuk setengah jam pertama. Laras bahasa tu kalau kita cakap dalam bahasa Melayu ni, laras bahasa tu sangat rapat dengan orang Melayu sebenarnya kan? Betul. Setuju tak kau cakap? Betul. Laras bahasa. Dan kenapa Atuk sekarang dah beralih ke imej bertanjak? Saya perasan juga. Jadi tak apa, maksudnya faham. Maksudnya itu yang kita nak. Orang selalu anggap ada satu bahasa, orang anggap golongan berbusana ni dia bahasa pasal dia poyo lah.
Orang hanya anggap dia bisnes. Tetapi kalau kita campur ataupun kita belajar betul-betul dengan busana, apa yang diperjuangkan bukan bisnes, tapi perjuangkan tu itulah budaya, sastra. Dalam sastra pula adat, adab kan. Ini yang kita belajar cara pakai, berapa lapis, berapa. Rasanya itu yang saya nampak macam batuk dah ke arah tu. Alhamdulillah lagi cantik lah. Sebenarnya dia berkaitan kalau kita masuk isu ataupun kita masuk dalam soal berbusana, terutama sekali tentang menyentuh tentang tanjak. Apa yang saya faham, dia berkaitan dengan budaya dan adat kita orang Melayu yang tentang kesopanan. Kita diajar, kalau ikut falsafahnya, kita diajar untuk menutup hulu kepala. Kepala kita ni adalah hulu yang tentang kehormatan. Tentang sesuatu, kepala ni yang tentang yang kita hormat, yang perlu, yang membawa fikiran, yang membawa akal. Jadi ia perlu dihormati. Bila dengan hormati ialah dengan cara menutup. Bila dengan menutup adat dan budaya orang Melayu dulu-dulu ialah dengan berbusana, dengan meletakkan tengkolok ataupun destar ataupun tanjak. Jadi inilah apabila keluar saja daripada rumah, dia perlu meletakkan sesuatu di hulunya, di kepalanya. Jadi dengan menutup dengan tanjak. Jadi tanjak ini adalah satu falsafah sebenarnya, satu falsafah dengan bagaimana cara dia nama-nama dan dia punya solek Kreasi. itu kreasi itu yang baru. Tapi yang cara solek yang tradisi ini menunjukkan satu identiti ataupun tanda pengenalan. Okey, contohnya kalau yang saya pakai ni nak order terong. Nak order terong ni orangnya daripada mana? Jadi daripada situ dia dah mengetahui, oh dia ni orang daripada Perak, macam tu nak order terong. Padahal begitulah dia punya falsafahnya. Tingginya falsafah pemikiran orang-orang Melayu dulu-dulu dizahirkan melalui pemakaian busana, senjata dan bila-bila tingkah laku. Itu tak masuk lagi bagaimana cara kalau dia memakai, contohnya kalau di Johor memakai baju teluk belanga kan. Kenapa pakai teluk belanga? Kenapa falsafahnya butang satu? Kenapa kita mesti bersamping? Itu banyak tentang busana saja dia dah banyak falsafah yang perlu kita sentuh, yang perlu kita fikirkan. Dia berkaitan dengan cara hidup. Selain daripada Islam lah, Islam memang adin saya cara hidup, tapi kita menyentuh tentang budaya Melayu. Begitu juga bila kita berbusana ni sebenarnya dia dapat menjaga tingkah laku kita, bukannya poyo. Itu terpulang pada tafsiran. Apa benda nak dipoyokan? Kenapa kita mesti berbangga memakai pakaian orang bangsa lain? Kita ada identiti kita sendiri. Kenapa kita perlu berbangga? Dan ikut kesesuaian pada kita punya cuaca, pada kita punya keadaan. Kenapa macam dulu saya rajin memakai topi, cap kan. Sebenarnya malas nak tujuan utama dia malas nak sikat rambut. Sebab rambut pun bukan macam ada, macam Abayu memang dia dah buang lah bang. Jadi malas nak pakai topi, malas nak sikat rambut, sebab kalau nak sikat rambut kena ada letak gel ke apa. Bila gel nanti kulit kepala gatal. Jadi pakai topi je lah. Pergi mana-mana pakai topi. Tapi sampai bila 2-3 tahun lepas, bila fashion ataupun berbusana bertanjak ni mula orang kata in, saya pun tukarlah pakai tanjak kan, mana-mana pun tak ada masalah pun. Dia sama je fungsi dia. Macam cap, kenapa kita boleh pakai cap? Kenapa tidak kita boleh pakai tanjak? Tanjak pula oleh kerana saya dah sesuaikan dalam keadaan pemakaian harian, saya pakailah tanjak yang daripada kain macam mana, kain loring. Macam itulah yang sesuai. Sebenarnya tak adalah dia kontra pakai tanjak tapi pakai t-shirt. Sebenarnya itu boleh kita sesuaikan pada peringkat awal lah. Kalau betul-betul nak bertanjak tu, nak pergi istana ke apa tu, persalinan busana, baju layang, baju sikap tu, dia lain lah cerita dia. Dia lengkap tu dah lain lah cerita dia. Kalau kita nak sembang bab busana ni satu episod kena buat. Memang itu satu topik yang lain. Betul lah, tapi dia ada kaitan. Ada kaitan dengan falsafah pemikiran.
sebenarnya apa-apa pun yang kita bincangkan sekarang ialah tentang falsafah pemikiran orang kita, yang perlu sebenarnya kita perlu hargai bahawa falsafah pemikiran dan pemikiran kita yang diterjemahkan kepada busana dan gaya ini sebenarnya memang dah lama orang kita fikirkan sejak dulu lagi. Kenapa kita nak menafikan benda itu tu kan? Itu dia. Okey, Terima kasih, Atuk. Tok. Sebab okey. Atuk, kita nak tanya sikit soalan. Okey, Boleh, Atuk daripada background sains kan tadi kata kan? ya, betul. Tapi sebenarnya jiwa tu lebih menjurus kepada seni dan budaya lah. Ya. Jadi karya-karya yang terlahir tu sebenarnya daripada mana datang idea tu? Boleh kongsi sikit tak? Idea bila nak dapat untuk lahirkan karya tu? Okey, itu Abang Fik, kalau sebenarnya dalam mengalahkan karya tu kita panggil sebagai proses kreatif lah. Dipanggil proses kreatif. Saya sentuh kepada proses kreatif dalam penghasilan sajak lah. Saya ada banyak genre penulisan yang saya buat. Saya menulis dalam cerpen, saya menulis novel, saya menulis skrip teater, saya menulis esei, saya menulis makalah juga. Tapi yang paling saya sukai ialah sajak lah. Okey, proses kreatif sajak ialah bagaimana dapat idea ialah tentang persekitaran. Contohnya baru-baru ni juga pada hari Ahad lepas saya menulis sebuah sajak yang tersiar di berita harian Ahad tentang tajuk dia ialah Panji Hitam di Tengah Kota. Itu tentang satu protes saya, satu komentar saya terhadap masyarakat terhadap perhimpunan lawan yang berlaku sebelum itu. Jadi kalau Abang Fik tanya tadi bagaimana dapat idea ialah tentang bagaimana saya respon kepada hal-hal yang berlaku di sekeliling masyarakat. Sebab penulis bagi saya lebih suka guna terma pengarang. Pengarang bagi saya ialah orang yang sensitif terhadap sesuatu isu. Tapi dia jarang menterjemahkan secara teks, secara vokal. Ialah bercakap-cakap macam ahli politik kan dia. Kalau apa-apa isu dia bercakap, apa benda pun bercakap. Budak-budak zaman sekarang pun ramai kan. Bila ada isu je dia akan bercakap. Tapi pengarang yang baik dia akan melahirkan pandangan dia, pemikiran dia melalui tekstual, melalui tulisan. Tak kisahlah apa-apa bentuk tulisan pun. Contoh macam saya lebih gemar memprotes ataupun mengkritik ataupun respon pada satu isu tu melalui sajak, puisi. Sajak lah, sebab kalau puisi besar makna dia. Saya lebih suka melalui sajak. Saya harap menjawab lah tu. Betul lah, sebenarnya kalau bagi seorang penulis, kalau dia tak menulis pada zaman dia tu maknanya rugi. Bagi saya kalau penulis tu memang sebaik secantik je ialah dia menulis apa yang berlaku pada masa itu, supaya nanti akan datang orang akan tahu situasi itu macam mana. Kita bukannya ambil idea daripada benda yang fantasi. Macam tadi kata kita, macam Atuk sendiri ambil pengalaman daripada demonstrasi apa tu kan. Mana kita sebagai salah seorang perakam masa lah. Perakam zaman. Dia dipanggil terma tu sebagai perakam zaman. Kita responsif kepada apa yang berlaku di sekeliling kita, terhadap apa yang berlaku dekat dengan kita dan dalam masyarakat. Jadi tulisan ni dia akan hidup walaupun pengarangnya mati, tapi tulisan itu, karya itu akan hidup kemudiannya. Contoh macam Abang Fik tadi maksudkan tadi, dia orang akan datang, mungkin 100 tahun akan datang ke, akan membaca tekstual kita tu dan mengikuti bahawa zaman itu macam ni. Macam kita lah sekarang, kita membaca tulisan Tun Sri Lanang, Suratul Salatin kan, tentang sejarah Melayu kan. Jadi kita boleh dapat membayangkan, keadaan Melaka dulu begitu, begini. Jadi itulah fungsi sebenarnya pengarang. Dia bukannya sebagai tak boleh dinafikan sebagai dia perlu berimajinasi untuk menulis dan memasukkan dalam elemen-elemen itu sebagai satu bentuk tulisan. Tapi untuk mengatakan bahawa seseorang pengarang ini hanya melayang-layang berfikiran itu tidak benar lah sebenarnya. Tapi
Tapi Okey, Atuk. setepatnya memang kita silakan. Okey tu, ada satu lagi soalan. Sebagai seorang penulis, kalau kita tengok untuk diri kita, kawan kita, sahabat-sahabat kita kan, ada satu tahap penulis tu dia sangat sangat rajin menulis. Boleh kata karya dia banyak. Mungkin sampai satu tahap ada setengah-setengah kawan kita dia bagi tahu dia dah rajuk seni. Pernah dengar tak rajuk seni? Macam mogok seni lah. Macam dia dah give up lah contoh itu kan. So, kalau sampai ke tahap itu, adakah satu kerugian ataupun bagi kita yang orang seni ni, kita kata kita memahami mereka dan kita bagi dia masa untuk berehat, dan kita percaya orang seni ni sebenarnya kalau dia kata rajuk seni, sebenarnya dia bukan rajuk seni. Kalau dia nak rajuk, dia akan datang kembali dengan karya-karya yang lebih bermutu, lebih kreatif sebenarnya. So, macam mana tu agak-agak je pendapat? Okey, saya anggap itu bukan macam, saya setuju dengan Abang Fiaz sebab mengatakan bahawa itu rajuk. Sebenarnya dia bukannya merajuk. Sebenarnya ialah satu pemenggalan dalam dia berkarya. Dia diam sebentar, dia sebenarnya memberikan diri dia satu ketenangan ataupun dia berhenti berperang dengan diri dia dan dia akan datang kembali dengan satu takkah yang lebih baik. Dia bukan merajuk pun, sebab sebagai seorang pengarang ni merajuk atau berhenti tu sebenarnya seperti berhenti makan nasi lah untuk orang Melayu ni kan. Takkan kita nak berhenti makan nasi kan? Begitulah. Dia bukanlah merajuk. Bagi saya ialah satu, macam saya katakan tadi, dia berhenti seketika, satu jeda, satu persinggahan. Mungkin dia mencari angin lain, mungkin dia pergi melancong untuk, sebenarnya dalam waktu sama dia menambahkan lagi point of view dia, POV dia dalam untuk memperbaiki kemahiran dia menulis, kemahiran dia mengarang, pandangan dia terhadap dunia. Dia akan datang lagi dengan karya-karya besar yang tahap mungkin masterpiece ke apa kan. Jadi tak adalah istilah merajuk sebenarnya. Merajuk tu nampak macam satu benda yang konyol lah. Orang Jawa cakap konyol kan. Jadi satu benda yang hal-hal sepele ni tak payah dibesar-besarkan lah, gitulah. Tak adalah benda dalam merajuk sebenarnya. Itu semangat bagus lah kan. Okay tu, menjelit sikit tentang Tok kata tadi masterpiece. Saya terdengar perkataan masterpiece tadi kan. Okey, kenapa agaknya kebanyakan orang-orang kita kalau nak berkarya, nak memulakan secara tak langsung, kebanyakannya membuat rujukan tu mengatakan karya yang perlu kita rujuk ialah, bahasa mudah dia akan rujuk karya daripada Indonesia. Maknanya apa-apa kita nak rujuk, kenapa Indonesia? Kenapa bukan karya daripada Rusia, daripada Itali, daripada China, India? Even kalau sebenarnya negara yang kita jarang dengar. Adakah sebab Indonesia tu bahasa dia hampir sama dengan kita, jadi kita macam anak-anak muda sekarang, kalau kita cerita pasal sastra, kebanyakan anak-anak muda dia macam agak memperlekehkan sastra kita, sastra di Malaysia. Tapi dia agak bangga bila menyatakan sastra yang berasal daripada Indonesia. Wahal benda tu satu benda yang sebenarnya setiap negara mempunyai keistimewaan khazanah masing-masing. Kenapa kita masih terikat mesti apa-apa nak rujuk Indonesia? Kenapa bukan dunia lain, zon lain agaknya? Okey, sebenarnya satu saya nak sangkalah benda sebab soalan ni pernah dibangkitkan dalam satu pertemuan sastra Nusantara tahun 2009 antara Malaysia dan Indonesia. Sebab tu saya terlibat juga lah. Dan saya teringat satu makalah dia berkaitan itulah kenapa pemikiran kita condong kepada Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai satu contoh lah berbanding di Malaysia. Sebenarnya kalau mengikut perkembangan terkini di Indonesia pun karya-karya anak mudanya pun tidaklah bergerak aktif seperti yang kita jangka, seperti yang kita tanggap. Dia sama aja sebenarnya, lebih kurang saja.
saya menyangkalah pada kedudukan pernyataan awal tadi bahawa apabila apa-apa saja kita nak kena rujuk kepada Indonesia. Dan dalam masa sama saya juga tidak menolak bahawa kadang-kadang ada segelintir pengarang yang akan menjadikan karya-karya dari Indonesia sebagai satu rujukan utama ataupun masterpiece. Sebenarnya dia terpulang kepada pengarang itu sendiri. Kelompok rakan-rakan pengarang saya pun ada juga yang tak pun melihat ke Indonesia, mereka banyak melihat ke Iran, banyak melihat ke di sastra-sastra di Rusia sendiri pun ada, dan banyak di Timur Tengah. Jadi itu terpulang kepada pengarang itu sendiri. Jadi kita tak boleh nak mengkelompokkan dia ataupun kita tak boleh nak menjadikannya satu satu statement nyatakan bahawa kita ramai yang merujuk kepada Indonesia. Dan tidak boleh, dan saya juga tak nafikan bahawa mungkin kerana laras bahasa ataupun pemahaman bahasa yang sama, hampir sama antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu menjadikan kita lebih rapat lah sebenarnya, rapat dengan karya-karya dari Indonesia. Kalau merujuk kepada anak-anak muda pula, itu saya tak itu betul saya tak dapat nafikan, sebab kebanyakan anak muda yang saya kenal pun memang menjadikan tokoh-tokoh dalam sajak lah biasanya. Tokoh-tokoh penyair dari Indonesia seperti Jokpin ataupun Sapardi itu seperti idola berbanding daripada Malaysia sendiri seperti Muhammad Haji Saleh ke ataupun bapa Ehsan Mat Salleh sendiri. Mereka lebih condong ke sana sebab antara yang pernah saya tanya kerana kejujuran kelantangan, sifat kelantangan pengarang itu sendiri. Seperti di Malaysia kita banyak berselindung kan. Apa-apa pun menulis pun banyak walaupun katakan bebas menulis, banyak beralas. Tapi di Indonesia banyak yang vokal. Jadi mereka anak-anak muda sekarang ni kan biasalah, kita pun pernah muda dan masih muda. Kita tahu penentangan tu, sifat rebel tu memang ada. Kan? Jadi mereka lebih sukalah merujuk benda-benda yang sedemikian. Sebab di sana bahasanya lebih jelas, lebih romantis, tapi tegas dan lantang. Mungkin kerana budaya. Mereka dibesarkan di Indonesia, budayanya rapat dengan buku, rapat dengan ilmu, lepas tu budaya yang budaya penentang, budaya perjuangan. Budaya perjuangan tu lebih kuat berbanding di Malaysia, di tempat kita sendiri lah. Ini yang berdasarkan pandangan peribadi saya dan juga beberapa kenalan yang memang saya sebenarnya mengikuti perkembangan sastra di sana dan di Malaysia. Sebab saya dulu pernah diamanahkan untuk untuk melihat perkembangan bagi kita nak bawa anak-anak muda ni, kita ni sebab dalam perhimpunan penulis muda. Jadi saya perlu melihatlah perkembangan itu. Tapi malangnya masih lagi tertangguh lah sekarang ni perhimpunan penulis muda ni. Kali keempat lah sepatutnya. Sepatutnya kali keempat. Dulu pertama kali di Pontian. Okey tu, saya nak sedikit tentang kelompok penulis tadi ada kita kata tentang penulis muda kan. Okey, di Malaysia ni apa yang kita nampak, ada kelompok penulis yang arus perdana. Ada kelompok penulis yang kita nak sebut indie budak-budak baru ni. Sebab apa indie boleh kita istilahkan sebagai indie kan. So dia punya perbezaan pendekatan persembahan tu, sebab kita tengok kalau kelompok-kelompok penulis indie ni kita nampak dia lebih rebel, dan dia orang jenis kalau nak buat program pun buat tepi jalan boleh, nonton setakat 10 orang pun boleh on je. So macam mana kita nak mesrakan antara kelompok indie dengan yang arus perdana? Adakah memang ada gap antara mereka tu sebenarnya? Kita nak
selaraskan mereka tu. Agak macam mana tu? Okey, isu ni dah banyak kali timbul. Mula dibahaskan secara serius pada tak silap saya tahun 2015 ke apa di Jitra. Waktu tu pembentang makalahnya ialah saudara Lufi Ishak dengan tajuk makalah dia ialah karya sastra perdana dan karya sastra marginal. Kita panggil yang menulis secara indie ni sebagai marginal. Sebenarnya bendanya sama. Kita yang mengkelompok-kelompokkan dia. Apa bezanya yang ada di arus perdana, apa bezanya yang ada di kononnya indie? Sama je. Cuma apa-apa pun kita terikat dengan batas-batas batas agama, batas undang-undang yang ada dalam karya tersebut. Berbalik pada soalan tadi, bagaimana kita nak mendekatkannya, sebenarnya ini terpulang kepada individu. Walaupun usaha kita dah buat macam-macam, saya ni di antara tengah-tengah lah. Saya bukannya, kalau sekarang ni memang betul-betul perdana lah. Dulu memang di tengah-tengah. Kadang, sebab saya selalu je join budak-budak muda. Contoh macam ada di KL ni banyak indie punya event dulu. Kalau dulu saya rajin memantau untuk buku jalanan pun, saya on je, saya masuk je tinju puisi ke apa, saya duduk aje. Tak ada masalah. Saya memang ada pun dekat dengan kalangan diorang untuk mengamati apa perkembangan, mengetahui kan. Dia lebih bila kita berada di dalam gelanggang ni, dia lebih elok daripada kita bercakap-cakap dengan membuat andaian. Baik kita saksikan sendiri apa budak-budak ni nak. Apa sebenarnya tak ada beza pun dengan apa yang kita nak sebenarnya, dengan yang orang tua yang dalam persatuan perdana nak ni sama je. Cuma exclusivity. Itu yang selalu budak-budak tak suka. Kadang-kadang diorang ni perdana-perdana muda ni sukakan satu bentuk yang tak perlu sangat formal, tak perlu ada kod pakaian yang apa, tak perlu ada formality apa-apa dijemput ke apa ke, ada orang-orang besar ke, diorang paling allergic lah kalau ada orang besar ke apa ke. Itu bagi mereka yang mempunyai itu macam satu yang fake lah, palsu lah. Jadi berbalik macam contoh Abang Fi cakap tadi, dia orang dekat tepi jalan pun boleh apa, memang tak ada masalah pun. Saya pun memang join je orang pun dekat, contoh macam buku jalanan ke apa. Saya pernah je baca puisi dekat tengah-tengah orang ramai ke apa kan. Yang penting kita punya minat dan kehendak. So sebenarnya saya masih lagi memegang pendapat bahawa tak ada masalah pun. Yang sebenarnya ialah tanggapan individu itu sendiri. Buatlah macam mana program sekalipun yang kononnya nak menarik anak muda ke apa, kalau kita tak menyelami apa yang mereka hendak, apa yang mereka hajatkan, pun tak akan dapat pun. Jadi dalam masa sama juga anak-anak muda ni, kalau anak muda yang dengar ke apa, mereka harus memberi peluang juga pada diri mereka untuk bergaul dan bersama dalam satu majlis-majlis yang begitu, yang ada formality, yang ada itu tata cara. Sepatutnya dapat dibezakan formality, itu semua tata cara. Semua dalam ruang lingkup kehidupan kita ada tata cara. Jadi kita perlu ikutlah kan. Jadi beri peluang diri untuk ikut, sebab satu hari nanti dia akan jadi tua juga. Yes. Kan? Janganlah kita memegang macam saya kan. Saya dapat title anugerah penulis muda kan. Di usia betul-betul nak tergelincir dah ke arah tua. Jadi tak ada apa pun, tak ada rasa pun. Oh, saya muda ke? Ramai kawan-kawan bahan. Kau muda sangatlah tu. Tak ada apa. Tapi yang tu cantik tu. Memang kena pada tepat masanya. Cerita sikit pasal anugerah penulis muda ni. Sebelum kita akhirkan sesi kita ni, rasanya Atuk cerita sikit pasal anugerah penulis muda ni. Okey. Untuk pengetahuan Abang Yus dengan Abang Fiz, sebenarnya anugerah penulis muda ni diadakan untuk penulis-penulis ataupun pengarang-pengarang. Ni kita cerita di Johor yang apa yang saya dapat.
ialah mengikut terma belia. Belia saya terma yang dia adalah 40 tahun ke bawah kan. Jadi mereka pun mengguna pakai bahawa penulis muda mestilah berusia 40 tahun ke bawah. Usia fizikal, bukannya usia kepengarangan. Ada juga penulis yang orang muda, budak muda tapi dah 20 tahun nulis. Kan? Tapi ini dikira daripada segi usia fizikal. Jadi begitulah mereka menilai karya, sumbangan sastra, sumbangan karya, terbitnya karya dalam usia 40 tahun ke bawah. Jadi siapa-siapa pun layak sebenarnya nak mencalonkan diri ataupun dicalonkan dalam anugerah sastra Johor ni. Tak ada masalah. Begitu juga pada anugerah negeri-negeri lain. Kalau tak salah saya, mereka pun ada juga untuk hadiah galakan. Ini sebenarnya sebagai satu galakan dan pelapis. Macam kita lah kan, setiap apa benda pun kita setiap zaman tu kita ada pelapis sepatutnya untuk supaya berterusan lah, kesinambungan supaya tidak kesinambungan, supaya legasi itu tidak mati. Jadi itulah dia definisi anugerah penulis muda Johor yang saya dapat. Alhamdulillah lah pada kerajaan negeri. Kerajaan negeri yang bagi kan, kita terimalah. Sebagai kawan-kawan kita terpau bangga lah. Macam betul saya cakap, saya terlibat pertama dengan ikut Afiq, kenal anugerah sastra negeri Johor 2005 tak silap. Ikut sebagai atas tiket penonton Afiq kan? Betul? Hotel kat Setulang kan? Hotel kat Setulang lah. Hotel apa nama? Zaman tu The Zone lah. Sekarang Berjaya. Masa tu The Zone. The Zone. Jadi kita dapat, memanglah kita datang tu pergi tengok. Dan akhirnya 2013 saya dapat satu slot. 2013 atau 2015 tak silap. Dapat 2015 kot yang dekat Persada, ingat dekat Persada. Dekat Persada je lah, 2015 kat Persada. Dapat kat Persada, dapat slot, kena datang meeting untuk buat persembahan tu, dan agak manis lah bila kita dapat buat lagu daripada lirik-lirik orang-orang yang dah menang anugerah sastra kan. Benda tu memang sangat raw lah sebab kita style indie, kita buat dengan bajet yang sikit, dengan low budget, tapi kita perform dekat depan MB dengan orang dia pun rebel dekat macam Atuk katalah di persimpangan kita campur budak indie, kita boleh campur, Afiq boleh bawa campur budak-budak perdana. Itu sebenarnya satu usaha kan, untuk satu takah usaha untuk memperkenalkan bahawa yang kita panggil kita indie ni sebenarnya boleh duduk dalam kelompok orang-orang yang kononnya dipanggil eksklusif perdana kan. Tak ada masalah. Sebab atas apa? Atas nama kesenian. Kesenian tu sama, bendanya sama, serupa. Tapi kenapa kita nak kelompok-kelompokkan? Itu dia punya definisi. Okey Atuk, saya nak tanya satu soalan Atuk. Boleh kata setiap tahun ataupun 2 tahun sekali di beberapa negeri ada anugerah sastra dan sebagainya. Kita ambil daripada segi kategori sajak lah kan. Maknanya sajak yang menang untuk di anugerah sastra di tiap negeri tu, kenapa agaknya benda tu cuma berakhir di anugerah sastra tu? Kenapa sajak tu susah sangat nak tembus untuk diguna pakai, dibuat lagu untuk kita popularkan untuk media, untuk masyarakat. Sebab kebanyakan yang menang tu apa yang saya nampak lah secara peribadi, yang cuma orang-orang sastra tu aja kenal. Dan bila kelompok-kelompok muda dibuat lagu, dia macam tak tahulah, mungkin dia tak minat ataupun dia susah ataupun dia ada ego dia sendiri. Kenapa tidak dia angkat karya-karya yang dah tentu berkualiti dengan dikira sebagai menang kategori tertentu, kita angkat karya tu menjadi satu lagu. Kalau kita tengok sejarah lagu-lagu yang berorientasikan sastra ni, cuma beberapa orang saja yang contoh dulu ada kumpulan Kopratasa kan, tu contoh kan. Yep. Jadi kelompok-kelompok tu je yang mempopularkan. Adakah kita perlu seorang penulis pekarya dan dia juga mesti seorang penghibur supaya lebih mudah karya itu untuk diangkat? Ke macam mana? Ke ada di mana kekangan tu berlaku sebenarnya?
Okey, sebenarnya pertama sekali kita kena kenal pasti siapa diorang yang kena bertanggungjawab untuk mengangkat hal itu dan pindahkan daripada medium textual kepada medium lagu. Okey, kita kena pasti kan. Salah satu hal yang berlaku ialah mereka dah menang, pengarang-pengarang ni dah menang. Dan karya mereka diterbitkan. Biasanya apabila pemenang-pemenang yang diiktiraf ni, karya mereka diterbitkan. Jadi orang yang tadi yang kita telah kenal pasti itulah sebenarnya yang ataupun penganjur itu sebenarnya perlu mempromosikan dan mengangkat karya itu untuk dipindahkan ke medium lain. Tak kisahlah sama ada medium lagu ke atau nak pindahkan, nak ditafsirkan ke dalam bentuk puisi dra ke, teledra ke, atau drama pentas ke, ataupun drama TV ke. Jadi mereka inilah yang sebenarnya bertanggungjawab. Tapi kita ni di Malaysia kita kekurangan orang yang bertanggungjawab sebegini. Banyak faktor lah atas macam-macam alasan. Paling utama ialah alasannya ialah kerana kita kekurangan dana. Satu. Kedua ialah kerana kekurangan sambutan. Kedua, yang paling besar ialah kita tak ada khalayak yang betul-betul untuk menikmati ataupun menghargai karya yang kita nak angkat. Kalau setakat kita angkat dalam satu kelompok kawan-kawan saja, mungkin itu tak ada masalah. Itu mungkin dalam kelompok ruang lingkup indie lah, kita panggil indie kan. Tapi untuk memberi impak yang besar, dia perlu satu badan ataupun satu gerakan atau orang yang bertanggungjawab dalam satu bidang yang dia kuasai, yang dia berkuasa. Contoh macam TV ke apa yang perlu untuk mengangkat kan. Dulu di BP ada pertandingan untuk menulis lirik dan menulis lagu kalau tak salah saya. Tapi kebanyakannya pun tak dikembang luaskan. Jadi orang pun ramai yang tak tahu, yang tak disambutan. Jadi dia sebenarnya apa-apa pun dia berbalik semula kepada masyarakat kita. Bagaimana kita nak membentuk satu masyarakat kolektif yang begitu menghargai sastra karya bentuk-bentuk pemikiran. Kadang dia orang ni lebih suka yang catchy, yang hedonistic kan, yang lebih lepas dengar habis. Dan berkaitan dengan Abang Afiq cakap tadi tu, sebenarnya dia harus ada penulis-penulis lirik seperti orang terdahulu lah yang menulis lagu rock kapak. Yang kita anggap dulu rock kapak lagu tu untuk cinta jiwang lah. Tapi sebenarnya bila diorang buat kajian amati balik semula, itu adalah satu lagu-lagu bentuk ketuhanan. Sebenarnya adalah satu bentuk puisi kerohanian. Jadi kita perlu orang-orang seperti macam ni. Tapi dia bergantung pada zaman. Kita panggil sebagai semangat zaman, zeitgeist kan. Semangat zaman ni zaman tu dah berlalu. Jadi kita macam mana nak sesuaikan dengan zaman sekarang ni pula. Jadi kena adalah golongan orang sedemikian untuk mengangkat dia punya apa yang sajak yang dah diiktiraf tadi tu nak dipindahkan kepada bentuk lagu lah sebagai contoh kan. Dia mesti ada orang yang bertanggungjawab. Jadi kita kena kenal pasti orang tersebut. Okey, soalan terakhir saya untuk malam ni Atok. Okey, boleh je saya? Soalan terakhir saya nak bagi. Boleh. Best. Banyak soalan pula. Okey Atok. Ya. Bila seseorang membaca ataupun menikmati karya yang Atok hasilkan, apa agaknya keistimewaan yang rasanya pembaca tu akan dapat daripada karya Atok tu? Apa yang Atok harapkan bila Atok melahirkan sesuatu karya tu? Itu soalannya. Okey. Saya ada dua jawapan. Satu jawapan akal iaitu kita memetik kata-kata bahawa apabila karya telah berada di tangan pembaca, pengarang telah mati. itu. Apabila karya telah sampai ke tangan pembaca, pengarang dah mati. Jadi dia tak ada kaitan lah. Itu jawapan akal. Tapi jawapan sebenarnya kita berbalik semula kepada fikrah.
bahawa apa-apa yang kita tulis, apa-apa yang kita ingin sampaikan, yang kita ingin tinggalkan, dia akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Jadi mestilah sesuatu yang kita tulis itu, sesuatu yang kita hasilkan itu benda-benda yang baik, yang boleh menimbulkan kesedaran, keinsafan ataupun berguna, kan? Sebab dalam syariat Islamiah pun cakap manusia yang berguna itu adalah manusia memberi manfaat kepada orang lain. Jadi saya berharap karya saya yang saya tulis dan saya sumbangkan itu memberi kesedaran dan memberi manfaat, kegunaan, apa sajalah kepada orang lain. Pembacalah khususnya. Sebab kebanyakan karya yang saya terbitkan ataupun saya keluarkan, saya memang dah fikir dan ada sesuatu benda yang perlu berguna lah kepada pembaca. Kalau tak berguna saya dah buang dah. Saya dah buang dalam sampah. Konyok-konyok buang dalam sampah. Sebab saya ingat ini ialah buat apa nak bagi pada orang lain. Pegangan saya ialah macam tu. Bila pembaca baca dia mesti ada dapat hikmah ataupun kalau sekadar satu baris pun cukuplah. Itu menjamin kepada saya punya sumbangan. Kalau nak dianggap sebagai sumbangan, itulah sumbangan saya lah. Dan saya berpegang manusia itu memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan bagi aspek saya ialah tulisan. Wow. Sekian. 60 minit berlalu dengan tanpa rasa bosan. Setuju tak kawan-kawan yang tengok dekat Sinar Media ni? Kita mohon Atuk untuk sesi yang datang kalau setuju. Boleh, tak ada masalah, kita sembang je kan. Kalau ada manfaat kan? tu yang baik tu gunakanlah. Yang buruk tu, yang tak betul tu memang kelemahan saya sendirilah. Saya ambil saya pun belajar, sama-sama kita belajar. Sama kan? Ambil sikit kata-kata Atuk tadi kan. Mungkin kita sama, mungkin sebab Yus kat sini terlibat dengan juga budak-budak indie, boleh campur dengan perdana. Atuk banyak di KL. So niat kita nak satukan macam itulah supaya ada kesinambungan. Walaupun kita sendiri Yus tak sampai level penulis lah, tapi mungkin atas sedikit kebolehan untuk melagukan lagu tu, lirik-lirik tu. Jadi nampak kat situ yang kita boleh faham setiap lirik tu penting. Maknanya sama juga untuk kita buat skrip kan. So, jadi satunya wadah dia kita buat untuk orang-orang ataupun adik-adik kawan-kawan kita dapat pemikiran yang di tengah-tengah tu lah, macam tu cakap kan. Mungkin yang sekarang ni rasa dia muda, dia kena standby untuk jadi tua akan datang. Betul tak tu? Betul. Betul kan? Sebab betul kan? dia betul. Tak masalah gitu. Maksudnya itu memang dia perlu bersedia lah. Dan ni sebagai dokumentasi untuk akan datang lah. So jangan diharap aja sudi untuk sesi-sesi akan datang. Hari ni sebenarnya kita nak berkenalan dengan pemenang anugerah, salah seorang pemenang anugerah sastra negeri Johor dalam kategori penulis muda. Mungkin ada manfaat untuk adik-adik dapat tengok untuk menulis. Sekarang banyak bengkel-bengkel tapi niat nawaitu tu penting sebenarnya untuk menulis ni. Mungkin Rafiq nak bagi penutup untuk sesi kali ni. Kata-kata penutup. Okey, terima kasih atas perkongsian pengalaman, idea dan falsafah. Sebenarnya banyak falsafah. Pada permulaan tu banyak kita menceritakan tentang busana menjurus kepada tanjak dan sebagainya. Masuk keris tadi sebenarnya. Jadi selama ni kalau kita kata tanjak tu, ramai orang muda ni nampak tanjak tu sebagai fashion sebenarnya. Mungkin kalau kita cerita panjang-panjang dia akan kata tanjak tu sebagai fashion je. Tapi sebenarnya tu ada falsafah. Tadi perkongsian yang Atuk bagi tentang falsafah di sebalik pemakaian busana tu sebenarnya satu benda yang menarik yang harus difahami oleh generasi muda. Maknanya kita tak nak nanti bila ada pertandingan deklamasi sajak, peserta tu selain daripada dia deklamasi, dia pakai busana, dia pakai tanjak tapi dia tak tahu falsafah tu apa sebenarnya. Hanya tahu pakai tersarung di badan saja. Jadi sebenarnya perkongsian yang menarik. Jadi kita nak benda tu akan disampaikan lagi sebab saya tahu sebenarnya kalau ikut masa ni sejam tak cukup. Kita banyak lagi yang boleh dikongsikan. Mungkin satu masa nanti boleh kita bincang lepas habis PKP ni, boleh kita dine in orang kata kan, makan kat kedai mamak kan.
Jadi tak ada sebenarnya masalah. jarak lokasi saya dengan Atuk dekat je. Kalau saya tanya tadi lokasi dekat apa EBS tu, saya Mana tak di Sri, kesasatan lah. saya di Sri Kembangan. Semua Singapura dekat lah. Kita dalam satu kawasan sebenarnya. Kalau kata sempadan dekat Sedang tu boleh lah dari situ lah kan. Ada juga geng-geng pena yang tinggal di sekitar sini, mungkin kita akan boleh libat samakan mereka. Jadi perkongsian yang menarik mungkin selama ni kita cuma baca tajuk yang kita tak dapat rungkaikan. Sebenarnya setiap insan seni tu dia ada falsafah. Dia bukan menulis sekadar menulis. Sebenarnya ada cerita, ada kisah di sebalik sesuatu karya tu. Jadi terima kasih untuk Atuk. Mungkin kita akan kongsi untuk lain kali. Kita sambung serah pada Yus pula. Silakan. Okey, minta Atuk untuk bagi sepatah kata penutup sebelum kita tutup wadah kali ni. Okay, terima kasih kepada Abang Yusran dan Abang Filah, terutama dalam Daksina Media ni. Saya sangat berusaha hati dapat berkongsi pengalaman lah sebenarnya, dan sedikit info untuk kita sama-sama raikan, sebab ialah setiap manusia itu berbeza pengalaman dan pengetahuan dia. Semoga apa yang yang telah saya kongsikan tadi, mana yang baik dan berguna, jadikanlah panduan. Kalau mana yang tak elok tu kelemahan saya lah, dan kalau ada nak tegur tu tegur saja, tak ada masalah. Saya orang yang berfikiran terbuka, tak ada masalah. Terima kasih banyak-banyak kerana telah ini macam merhargai kawan-kawan lah. Saya rasa terharu lah sebab kiranya Abang Yus memang orang pertama yang approach semalam ni dekat. Terima kasih banyak-banyak lah. Saya bagi kepada semua yang ingin menghayati budaya sastra ni, dia sebenarnya tak ada masalah. Mulakan dengan pembacaan. Apa-apa pun mulakan dengan pembacaan. Pilih pembacaan yang baik, dia akan menghasilkan pemikiran yang baik. Itu saja. Okey, kata-kata yang cakap ringkas dan padat. Tu yang menariknya, dan saya tak puas dengan sesi 60 minit yang pertama ni. So, mudah-mudahan sesi ni dapat bagi manfaat pada kawan-kawan yang bakal melihat nanti, dan kita harapkan supaya Datuk akan datang lagi dengan kita untuk sesi akan datang. Jadi akhir kata dari saya daripada Daksina Media, Afiq dan Atuk ditugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih.